A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita mulakan dengan mengucapkan sekali lagi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita sekian lama dapat kita bersama di pagi hari untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, ya, belajar dan mengajar, agar dengan usaha ni kita akan dapat menguasai bahasa Al-Quran, iaitu memahami isi kandungan ayat-ayat yang kita baca, ya, sebagaimana kita membaca buku Inggeris, ya, kita tidak tengok pun terjemahan, ya, sebab kita diajar dan kita mahir, ya. Begitu juga kita baca surat Khabar, ya, kita terus faham sebab kita dilatih dan kita melatih diri kita untuk memahami, ya. Sedangkan Al-Quran ni jauh lebih mulia daripada surat Khabar, jauh lebih mulia daripada buku-buku bahasa Inggeris, ya. Tetapi sayangnya kita telah tidak meletakkan kemuliaan Al-Quran tu pada tahap yang sepatutnya, ya, iaitu sepatutnya kita membaca saja ayat Quran tu, kita kenal kalimah, kita terus fahamkan keisi kandungannya, boleh menterjemahnya, boleh mengupasnya, boleh mentafsirkannya, boleh mentadaburkannya, boleh berkongsi dengan rakan-rakan kita dan sebagainya, ya. Itulah sepatutnya tahap Al-Quran, ya, dengan kita. Tanggungjawab kita kepada Allah itu hak Al-Quran dengan kita. Bermakna kalau selama ni kita tidak melakukannya, kita sebenarnya tidak memberikan hak Al-Quran tu, ya, yang sepatutnya. Untuk sampai ke tahap tu kita perlulah belajar, ya, macam mana nak mengenal kalimah. Kita boleh belajar dalam kelas-kelas yang tertentu. Kita boleh belajar dari basic dia, asas, ya, basic bahasa Arab, ya, ataupun yang terbaiknya ialah kita belajar secara aplikasi. Aplikasi itu apa maksud dia? Kita mempelajari bahasa itu dalam ayat itu sendiri, ya, jadi kita mengenal asas dia, mengenal kaedah dia, jenis dia dan sebagainya di dalam ayat itu sendiri, ya, supaya kita tahu konteks kalimah-kalimah yang kita pelajari. Yang kalau kita belajar dalam kelas bahasa Arab ni, dia sebenarnya boleh, tetapi tidak setepat, ya, di dalam mempelajarinya di dalam ayat itu sendiri, ya, sebab dia belajar secara berasingan, ya. Kadang-kadang satu kalimah tu memberi makna berbagai-bagai, jadi kita tidak lihat konteksnya yang lebih, ya, lebih tepat. So yang terbaiknya kita belajar secara applied, ya, iaitu kita ambil satu ayat dan kita kupaskan, lihat dan kalimah-kalimah tu, di situ jugalah kita akan belajar asasnya, ya. Okey, so saya teruskan kongsikan skrin sebagai biasa. Dan kita pergi kepada screenshot, ya. Kita terus kepada screenshot yang kita sudah simpan. Yang tuan-tuan lihat di paparan ni adalah maklumat-maklumat yang kita telah dapati daripada digital Al-Quran, tafsir dan perkata, ya. Dan kepada kalimah aminu,
dan kita bahagikan dia kepada dua komponen, ya. Satu komponen kata kerja, satu komponen pelaku dia, ya. So kita telah pun mencatatkan apakah maklumat yang kita boleh kumpulkan daripada Al-Quran tafsir dan perkata ni. Yang pertamanya sebelah kanan ni kita cuba terangkan komponen yang pertama, yang aminu ni adalah fi'lun amal wazan keempat yang majzum, ya. Di manakah kita tahu dia wazan keempat tu? Daripada acuan, ya. Kita telah lihat jenis komponen ni apabila kita melihatnya dalam pembentukan melalui mengenal acuannya. Dalam leksi logos tu kita telah buatkan latihan, ya, macam mana nak mencari acuan af'il ni daripada aminu tu, ya. Dan kita kenal acuannya ialah fi'lun amar wazan keempat. So bila kita tahu kalimah komponen ni adalah dibangun daripada acuan ni, jadi dia juga akan mengambil jenis yang sama, iaitu fi'lun amar wazan keempat. Ya, itulah yang kita masukkan ke sini, dan kita masukkan sekali i'rab dia, ya, sebab semua fi'il amar akan mengambil i'rab yang majzum, ya. Okey, itu bahagian komponen yang pertama yang warna hijau tu. Kemudian komponen yang kedua, waw alif ziyadah tu, kita telah juga terangkan menggunakan maklumat daripada Quran tafsir dan perkata ni. Kita dan terangkan dia adalah ismun, kata nama, ya. Ismun, kata nama bahasa Melayu dia, bahasa Arab dia ismun lah. Jadi ismun ni ismun apa? Ismun pelaku, ya. Dia adalah sebenarnya pelaku kepada perbuatan aminu ni. Ya, sebenarnya dia adalah amin sebab dia fi'il amar. Tapi bila dia bergabung dengan waw, jadi nun yang sukun tu ditukarkan ke baris dhammah. Jadi dia adalah pelaku. Dan jantina kepada pelaku ni ialah muzakkar, ya. Sebab kalau wa alif ziyadah tu menunjukkan jantina pelaku tu adalah muzakkar, ya. Kalau perempuan muannas lain, dia bukannya waw alif ziyadah, ya. Dan bukan setakat jantina saja kita boleh kenal daripada huruf yang ada ni. Kita juga boleh mengenal bilangan dia, iaitu ramai, ya. Waw alif ziyadah ni makna dia pelaku yang muzakkar dan ramai, bukannya satu dan bukannya dua. Dia ramai. Ramai apa makna ramai dalam bahasa Arab? Ramai ialah 3 ke atas. Jadi maknanya waw ziyadah boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 10, boleh jadi 1000, boleh jadi 1,000,000, ya. Itulah bilangan dia. Dan kumpulan apakah pelaku ni? Dia adalah kumpulan orang kedua, ya. Orang kedua dalam bahasa Arabnya dipanggil mukhatab. Mukhatab ialah orang kedua, ya. Apabila kita membincangkan fa'il, fa'il ni ada 3 kumpulan. Ada orang pertama dipanggilkan mutakallim. Mutakallim ni bermakna apa? Saya dan kami. Aku dan kami, ya. Kami boleh jadi 2 orang, kami boleh jadi ramai. Selagi dia membabitkan aku dan kami, dia adalah orang pertama yang kita panggilkan mutakallim. Kalau dia membabitkan pelaku tu ialah engkau ataupun kamu, ya, boleh jadi seorang, boleh jadi 2 orang, boleh jadi ramai, boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Kita panggil kumpulan tu orang kedua, mukhatabun, ya, ataupun mukhatabah. Dan fa'il yang ketiga boleh membabitkan kumpulan orang ketiga. Orang ketiga. Tadi orang pertama, lepas tu orang kedua,
dan akhirnya orang ketiga. Dia ada 3 kumpulan saja. Jadi orang ketiga ni siapa? Orang komponen pelaku ni sama ada dia ataupun mereka. Ya, dia ataupun mereka. Kalau dia tu maknanya seorang. Boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Ya. Kalau 2 orang, begitu juga ya. Dia 2 orang ataupun mereka berdua. Boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Dan mereka tu kalau ramai. Mereka perempuan ataupun mereka lelaki. Dan terdapat juga kumpulan di mana kumpulan tu adalah campuran lelaki dan perempuan. Kebanyakan konteks dalam ayat Quran sebenarnya adalah campuran. Ya. Jadi waw al-ziyadah ni adalah dalam konteks fi'il amar. Ingat ya, dalam konteks fi'il amar. Fa'ilnya ialah orang kedua saja. Ya, orang kedua saja. Dia tidak akan berlaku kepada orang pertama. Maknanya kita boleh bayangkan kita tak boleh arah diri kita sendiri ya. Kita bukan arahan kepada orang yang kedua. Kadang-kadang kita dapat juga fi'il amal yang membabitkan orang ketiga. Ya, dia ada beberapa kategori amal boleh juga. Ya, tetapi amal tu kita panggilkan amal tak secara langsung, bukannya arahan secara langsung. Kalau arahan secara langsung, mesti orang kedua. Tetapi boleh jadi juga amal, tetapi bentuk dia bukannya secara langsung. Ya. Biasanya kalimah itu akan memberi erti hendaklah. Bukannya buatlah. Jadi dia kata hendaklah. Hendaklah mereka. Hendaklah dia. Boleh ya orang ketiga. Tetapi itu dalam konteks fi'il amar yang indirect. Ya, tidak secara langsung. Tapi sekarang ni perintah. Ya. Perintah adalah secara direct, maka fa'il dia mestilah orang yang kedua. So apakah fa'il di sini? Kamu semua. Ya. Kamu semua. Dan aminu tu adalah kata kerjanya dalam bentuk perintah. Jadi dia mestilah memberi maksud berimanlah. Berimanlah ya. Walaupun sini terjemahan dia katakan beriman tu, tapi maksud dia ialah arahan ya. Berimanlah. Jadi melengkapkan makna kepada aminu daripada digital Quran ni, kita boleh memberi makna dia kamu berimanlah kamu semua ataupun kamu semua berimanlah. Ya, itulah ya cara kita mengenal kalimah dan memberi terjemahannya ya. Dan kita juga kumpulkan maklumat berkenaan dengan kata dasar ya aminah yang bermakna percaya, di mana kita gabungkan 3 huruf akar dia alif mim nun menjadi aminah. Alif adalah huruf illah. Jadi bila membentuk kata dasar, alif ni akan bertukar kepada hamzah qata. Ya, jadilah kalimah aminah. Ya. Mim mengambil baris bawah, nanti kita akan tunjukkan di manakah kita boleh mencari aminah tu bentuk kata dasar itu ya. Kita cari dulu di korpus ya. Dan pada masa sama kita juga melihat maklumat ni di dalam digital Quran yang kedua, iaitu korpusquran.com ya. So di sini telah pun dikongsikan dengan tuan-tuan banyak maklumat yang diberikan ni untuk membantu kita mengenal ya. Di sini disebutkan fa'il amar wazan keempat. Kemudian dia membabitkan fa'il itu siapa? Maskulin, muzakkar, jamak, orang kedua, mukhatab. Ya, dan juga dikongsikan sini 3 huruf akar, walaupun dia berbeza sikit. Sini sepatutnya alif mim nun ya, huruf akar dia. Dan waw ni, dia kata waw ni maksudnya inilah waw al-ziyadah ni ya, ialah kata ganti nama subjek. Jadi subjek ialah pelaku dia lah.
Ya, pelaku. Kata ganti nama tu apa dia? Dhamir. Ya, jadi dia adalah bentuk isim dhamir pelaku, fa'il, ya, kepada perbuatan amin. Ini sebenarnya amin, ya. Dan dia juga dalam bahasa Arab dia juga diterangkan kepada kita sini, iaitu yang komponen yang hijau ni, dia kata apa? Fi'il amal wal waw dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun, ya, fa'ilun. Itu Arabnya lah. Maksud dia adalah fa'il amal dengan waw dhamir yang ni, ya, dalam muttasil, maknanya dia bercantum sekali, ya, dalam kedudukan rafa' fa'il, dan maknanya waw ni adalah fa'il yang ber'irab marfu'. Okey, so daripada maklumat tu kita telah simpulkan menjadi satu ayat keterangan, ya, penyataan, penerangan. Kita kata ini jadi kalimah ni apa dia? Fi'lun amal, wazan keempat yang majzum dengan fa'ilnya, ya, pelakunya di sini tidak disebut majzum, ya. Jadi kita tambah maklumat tu, ya, sebab kita mengetahui semua fi'il amal mesti mengambil i'rab yang majzum. Tambahkan dia majzum dengan fa'ilnya, iaitu pelakunya, isim dhamir muttasil yang jamak muzakkar, orang kedua mukhatab yang marfu'. Jadi wa li ziyadah ni i'rabnya adalah marfu'. Yang kata kerja dia majzum, fa'il dia marfu'. Dan kita beri dia makna dia sekali, iaitu berimanlah kamu semua. Itulah maknanya minum, ya, berimanlah kamu semua. Hari ini kita akan buat pembentukan kalimah dengan menggunakan lexilogos.com. Itulah keyboard Lexilogos. Kita mulakan dengan 3 huruf akar, ya. Kita mana dia, kita ambil di sini tadi, dalam ini dia bantu kita 3 huruf akar dia lah, alif, mim, nun, ya. Alif kita guna alif, mim, nun. Lepas tu kita bentuk kata dasar dia Aminah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Saya nak tanya, Ustaz cakap kalau imperatif tu maknanya mengambil i'rab satu kalimat yang mengambil i'rab majzum. Ya. Dalam bahasa Inggeris imperatif kan? Imperatif makna dia command form, ya. Command form yang command mengambil majzum kan? Bila command saja dia mesti majzum. Okay. Dia kalau jamak, macam ini jamak, tandanya waw alif ziyadah, betul? Command form tu kepada komponen kata kerja, ya, bukan komponen fa'il lain. Kata kerja untuk command kata kerja. Ya. Kalau dia bukan jamak, dia mufrad. Majzum juga. Majzum tapi dia bertanda waw nun. Kalau apa? Kalau mufrad. Mufrad. Kalau mufrad dia tidak ada waw alif ziyadah. Jadi nun tu akan mengambil sukun. Waw, dia ada tak waw nun tu sukun. Tak betul. boleh. Kenapa ada waw nun? Kalau mufrad, waw nun adalah imbuhan jamak. So tak boleh dimasukkan kalau mufrad. Mufrad. So kalau mufrad dia nun saja. Kalau mufrad bermakna amin. Amin saja. Oh. Maknanya kalau dia imperatif tadi yang command form dia majzum, yang kita cakap orang itu, kalau jamak tandanya Tak dengar. Kalau jamak tandanya waw alif ziyadah. Kalau jamak mesti ada imbuhan jamak, ya.
imbuhan jamak. Macam wa alif ziyadah tu imbuhan jamak lah. Sebab ada jamak dia kena tambah lah imbuhan jamak tu. Dan kalau bukan mufrad, kalau mufrad, nun jadi amin. Nun mati macam tu ya? Nun mati, so apa jadi pada fa'il dia? Fa'il dia mustatir. Fa'il dia tersembunyi. Okay. Tapi fa'il dia mesti orang kedua juga, iaitu kamu seorang. Mukhatab juga tapi seorang. Okay, terima kasih. Dia bezanya dia tersembunyi. Bila mufrad dia amin tu Ya. ada kata fa'il dia tapi tersembunyi, iaitu apa? Kamu seorang. Bergantung kepada siapa yang diarahkan tu, adakah seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Ini terjadi pada ini terjadi pada imperatif ni aja ya kan? Ya. Kita tak mesti. Imperatif saja dia mesti majzum ya. Ya. Prof, Prof, kalau boleh Prof bagi contoh misalnya duduk. Kalau duduk jalisun kan? Maknanya kalau duduk apa jalisun? tak, kalau Prof boleh bagi contoh misalnya perbuatan Amin. duduk. Perbuatan duduk, ijlis Ya. ya. Untuk mufrad dan untuk jamak. Oh, boleh. Okay. Kita gunakan leksi logos ya. So leksi logos ni sangat bagus untuk kita nak menunjukkan ya. Okey. Jarana tadi dah selesai ke? Amin. Dah selesai. Sama kan insyaAllah. Okey ya. Sama dia punya kan. Saya tunjukkan. Amin ialah alif baris atas, hamzah baris atas, min baris bawah, ni ya. Amin disukunkan sebab dia majzum. Bila mufrad, majzum ditanda dengan huruf yang terakhir itu baris sukun. Jadi amin. Okey ya. So di sini fa'il mesti ada sebab satu pelaku mesti perbuatan mesti ada pelaku dia. Ya. So di sini tidak ada imbuhan apa-apa tu menunjukkan pelakunya adalah tersembunyi ya. Dia panggil fa'il mustatir, melibatkan mufrad, pelaku yang seorang. Kalau pelaku dua orang dan pelaku ramai, dia akan ditambahkan. Ya, tetapi kalau pelaku tu seorang, tapi seorang kepada amal mesti orang kedua juga, iaitu siapa pelaku dia ialah engkau. Ya, engkau ataupun engkau lelaki ataupun engkau perempuan. So maknanya amin ni boleh berlaku kepada dua-dua, iaitu engkau lelaki ataupun engkau perempuan. Okey, kalau kita nak ambil satu lagi tadi apa? Duduklah. Itu pun fa'il amal lah. Jadi duduklah ialah ijlis. Okey, siapa boleh ijakan ijlis? Hamzah kotak. Hamzah kotak. Hamzah berkepala alif. Tak boleh. Dia Itu fa'il hamzah. amal. Hamzah wasal. Kepala Hamzah dari bawah. Hamzah wasal. Wasal. Hamzah wasal ya. Ingat. Kasrah. Ya, acuan fa'il amal wazan satu semuanya bermula dengan hamzah wasal ya, yang tidak berbaris. Jadi hamzah wasal, lepas tu Jim. jim baris apa? Jim baris. Sukun. Sukun. Okay. Lepas tu Lam kasrah. okay. Sin. Sukun. Sin sukun. Kenapa dia sukun? Sebagai amar yang arama misukun. Amal majzum ya. Mufrad. Amal majzum mufrad. Itu cara. Amal majzum, amal mufrad majzum. So bila amal mufrad mestilah majzum, dia akan ditandakan huruf terakhir tu
Sukun. sukun. Ya. Yang ni pun sukun juga, tapi apa beza yang ni dengan ni? Dia punya tu ada mat badal, wazan mat. Itu Kenapa di sini tidak ada hamzah wasal? Wazan, Ini wazan. wazan. sebab dia wazan Empat. 4. Yang keempat. Betul. Jawapan sebab ini dia mengambil bentuk acuan wazan keempat. Dia mengambil acuan wazan satu. Okey ya. So bila tidak ada imbuhan fa'il bermakna fa'il dia adalah orang kedua seorang. So ijlis ni maknanya duduklah kamu seorang lelaki perempuan, duduklah kamu seorang lelaki ataupun duduklah kamu seorang perempuan pun dua-dua boleh. Okey. Afwan doktor, Ya. kalau perempuan kita tambahkan ya kan ijlisi kan? Tambahan ya ya. Tambah ya, betul. Ya betul Ya, betul. Okey. Betul. Kalau perempuan kita tambahkan ya. So kita ambil ini kopikan dia bawa letak ke bawah. Betul. Ya yang tidak bertitik di hujung. So apa buat? Kita tambahkan ya yang tidak bertitik. So bila kita tambahkan ya tidak bertitik, apa jadi pada sin? Baris kasrah, kasrah. Ya, kita tukarkan kepada baris kasrah sebab ya tu berfungsi sebagai huruf mat ya. Jadi huruf mat ya, huruf sebelumnya mesti mengambil baris kasrah. Ini kalau perempuan ya. Maknanya duduklah kamu seorang perempuan. Ijlisi. Betul. Ya, kalau lelaki ijlis. Okey. So kalau dia melibatkan orang kedua fa'il tu musanna, dua orang. Ijlisa. Okey. Kalau dua orang tambah alif saja ya. Tambah alif saja dia akan jadi yang ni apa ni? Kenapa arrow tak jadi hari ni? Okey, so dia akan jadi ijlisa lah kalau dua orang. Prof, kalau ijlisani salah ke? Sebab kalau belum dia ada note. Ijlisa apa? Ijlisani. Ijlisa ni itu dua orang untuk isim ya, bukan untuk fi'lun. Okey. Tambahan Okey. musanna untuk kata nama. Okey. Okey. So kalau kata kerja dia bukannya ni tapi dia tambah alif saja. Bila alif jadi sin akan bertukar kepada dari atas. Ijlisa tu dua orang. Ya, saya punya keyboard hari ni kenapa tak boleh arrow ya? Selalunya boleh tekan arrow. Something wrong. Tak tahu apa. Okey. So kalau ramai Ijlisu. okey ya. So tambah waw alif ziyadah. Waw dengan alif ziyadah. Okey, so apa berlaku pada sin apabila tambah waw alif ziyadah? Dia kena meraihkan hukum tajwid. Didomahkan. Okey. Ini waw alif ziyadah ni apa? Orang kedua ramai lelaki. Ya, kalau orang dua ramai perempuan. Ijlisna. Orang kedua ijlisa tambah juga. non baris atas. Itu dia. Tambah non baris atas. Ini orang kedua perempuan yang ramai. Yang ni lelaki. Yang ni ramai. Okey, ramai domain dia apa? Orang perempuan yang ramai? Antunna. Antunna, betul. Ini maknanya na ni mewakili antunna. Yang ni mewakili apa? Antum.
Mewakili antum ya. Tetapi ijlisu dia ada dua ya. Satu, semua lelaki. Tetapi kalau kumpulan tu campuran lelaki dan perempuan pun dia akan gunakan waw al-ziyadah jugalah. Dia akan guna muzakkar juga ya apabila bercampur lelaki dan perempuan. Tapi kalau semua lelaki dia juga gunakan muzakkar, kalau semua perempuan dia gunakan muannas. Muannas. Jadi ya ijlis kalau tadi kalau perempuan dia akan jadi apa? Ijlisi lah. Tambah ya sama dengan ni tadi ya. Ya bila tambah ya sin tu kena tukarkan kepada kasrah. Jadilah ijlisi. Kalau ijlisa ni lelaki macam mana, perempuan macam mana? Sama, ijlisa juga. Sama. Yang ni sama ya, lelaki dan perempuan sama. Untuk musanna. Ya. So sama jugalah. Kalau kita buat pembentukan tu untuk amin samalah ya. Kalau untuk perempuan akan jadi apa? Amini. Ya, dia ada tambah ya jugalah. Yang ni tambah ke sini. Kemudian nun tu disukun, dikasrahkan. Okay, so kalau dua orang, Amina. tambah alif. Ya, so bila ditambah alif, nun akan ditukar baris daripada huruf mat, huruf sebelumnya tidak boleh mengambil baris selain daripada fathah. So dia kena tukarkan kepada fathah lah. Jadilah Amina. Okey. Lepas tu kalau untuk lelaki ramai tambah waw alif ziyadah. So formula dia sama saja ya. Bila waw mat nun tidak boleh mengambil baris kasrah. So kena tukar kepada dhammah. Jadi aminu untuk semua lelaki ataupun campuran lelaki dengan perempuan juga menggunakan aminu. Ya. So ini waw al-ziyadah mewakili antum lah. Antum. Ya. Yang ni tadi mewakili apa yang dua ni? Antuma. Betul, antuma. Ya, dia mewakili dhamir antuma. Okey, dan akhir sekali di sini untuk untuk perempuan. Tadi dia mula dengan sukun Aminina. amin tambah Aminina. bukan. Amina. So dia amin tadi tambah nun baris atas. Jadi sekarang ni nun sukun bertemu dengan nun yang berbaris atas, apa jadi? Boleh ditulis sabdu. Dia tasydidkan ya. Aminna. Nanti kejap saya kena betulkan kenapa saya punya hari ni. Sebab saya punya keyboard ni kena tukar dulu. Okay, English. So amin tu kena tukarkan kepada tasydidkan dia. So macam mana nak nun ini dipanggil hukum apa ni? Nun sukun bertemu dengan nun baris atas. Kenapa? Idgham. Idgham apa? Mislain. Ma'al gunna. Ya, dia boleh jadi dua-dua sekali ya. Idgham al-ghunnah pun boleh. Idgham mislain. Idgham mislain saghir ya. So dia jadilah minna. So mana kalau kita jumpa dalam Quran min ada tasydid itu tak ada alif. Ya, bermakna apa?
Bermakna dia melibatkan fa'il orang perempuan yang ramai lah tu. So ni mim baris di bawah menunjukkan fa'il amar lah ya. Nanti kita akan buat, lepas ni kita akan jumpa mim baris atas pula. Kalau mim baris atas dia fa'il madhi pula dengan fa'il orang perempuan yang ramai ya. Dia jadilah manna macam ni. Itu maknanya itu fa'il madhi. Prof, satu lagi soalan. Tanda untuk hamzah wasal tu terpulang kepada lam lah kalau ijlis tu. Betul. Kalau lam kasrah Bukan tanda ya, bunyi dia. Okey. Membunyikan hamzah wasal tidak ada tanda ya. Dia kita membunyikannya bergantung kepada baris kepada huruf lam lah. Itu kalau wazan 1 lah. Kalau wazan 4. Kalau wazan satu dia apa? Dia gunakan hamzah wasal ya. Kalau wazan lain wazan apa? 2, 3 dan 4 dia tidak menggunakan hamzah wasal. Kan? Okey. Ini mungkin kita simpan ya. Okay, kalau nak guna balik, kita boleh simpan dia. Hari ni dah terlebih masa ya. Kita berhenti sini dulu. Kita sambung balik ya pembentukan kalimah besoklah ya insya-Allah ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Terima kasih dokter. Dokter.